Macam saya memang duduk dalam PAS. Hmm. Ni salah seorang daripada sahabat saya daripada zaman kanak-kanak. Azhan. Azhan Ismail ni. Ha, tu. Ada tu kan. Daripada zaman kanak-kanak. Daripada umur 4-5 tahun. Lepas tu sekolah menengah. Uh, kita dulu dalam PAS. Kami daripada Pondok Jiusin. Dekat Langgar kan. Hmm. Jadi benda ni kita memang duduk kat dalam. Andai kata, Ya. andai kata bukanlah duduk tepi-tepi. Kita terlibat dengan PAS ni memang daripada kecil dan sentiasa, of course lah, pesanan daripada mak ayah kita kan. Tentang perjuangan, tentang apa. Kita faham benda tu. Masa tu kita memang apa-apa ayah cakap kita ikut tu guru. Betul tak? Ha, ayah sendiri pun mengaku benda ni kita ikut tu guru. Ikut tu guru. Kan? Cuma bila kita semakin dewasa, kita nampak satu-satu benda yang, yalah kita dewasa bersama ilmu kan. Sampai bila kita akan terus mengikut sebab Allah pun dia tak biarkan kita terus jahil. Allah Maha Adil. Dia bagi kita tengok. Lepas tu kita buat keputusan. Jadi bila apa yang bukan saya ni dapat, uh, saya nampak benda ni melalui apa yang orang bagi tahu. Cuma kita nampak ciri-ciri yang tak sesuai. Macam tuan cakap tadi lah kan. Tak sesuai dengan apa yang orang tuduh, apa semua tentang keburukan pada Hajis perhimpunan. Dan benda tu memang selalu dibuat. Sama juga. Bila tengok tak sesuai macam mana kita bawa emosi kita. Setiap kali kita dengar ceramah apa semua, kita sering dibakar dengan kebencian dengan saudara sesama Islam kita. Allah SWT Muhammad. Jadi benda-benda ni sebab kita, hakikat fitrah kita, kita tak nak berbalah dengan saudara kita. Saudara kita Islam yang lain. Lepas tu bila kita nak persoalkan sesuatu, kita tak berani sebab Tok Guru tak kata apa pun. Kan? Tok Guru tak kata apa, Tok Guru tahu lah tu. Tok Guru tahu lah. Kita sampai ayat kita je, Tok Guru tahu bila kita rasa macam tak sesuai kan. Macam tak sesuai. Tapi level ilmu kita ni, siapa kita nak ni kan. Namun Allah tak zalim, dia biarkan kita tak, dia tak biar kita ni terus dalam keadaan jahil. Jadi Allah bentangkan tunjuk. Han tengok. Saya pun ambil masa daripada PRU 13, daripada kita tengok dia punya kepelikan yang berlaku dalam PAS kan. Daripada PRU 13, namun kita masih kekal kat dalam lagi. Sebab nak buat satu keputusan uh, menuduh menuduh ataupun tak setuju. Anda kata tuan tengok macam mana saya tak cerita tentang, saya lebih kepada saya nak bagi orang nampak jelas apa benda yang kita bawa. Maksudnya kepada sahabat-sahabat dalam PAS. Apa benda yang kita bawa sebenarnya. Kalau kita cakap soal kesempurnaan, memang kesempurnaan tak pernah wujud. Namun dah dalam keadaan tak kesempurnaan, kita create lagi permusuhan, permasalahan. Sebab tu macam kita pernah bincang sebelum ni tentang uh, apakah sumbangan yang kita dah buat dalam agama, dalam parti kita, dan kita bandingkan balik sumbangan dengan perpecahan, yang mana lebih banyak yang kita buat. Jadi selepas kita tengok terang-terang betapa sombongnya bila Tok Guru kata pengikut kekal sebagai pengikut, biar pemimpin buat keputusan. Ini menaikkan satu rasa rasa who are you? Who Dia are you? ni Nampak tak? dia Bila kita tengok, bila cakap macam tu kan, kita jadi macam bila bila buat keputusan untuk mengkhianati persaudaraan yang dah kita kita capai, kan, tiba-tiba dia buat satu perpecahan, kemudian dia cakap pula pengikut kekal sebagai pengikut, biar
pemimpin buat keputusan. Pak Waktu Yus, tu, Pak Yus, kita, apalah waktu tu kan, saya kata, oh Pak- ayu, boleh saya tanya Pak Yus? betapa sombong. Ya, silakan. Apa nama ni, Pak Yus duduk dalam PAS ni di peringkat mana yang paling tinggi? Pada tuan, adakah peringkat paling tinggi dengan berada di dalam tu satu nilai untuk kita jadi kayu ukur? Kan maksud saya dia Hmm. dia begini, kita Saya hanya kena pengikut biasa. ah, Saya hanya pengikut biasa dan kami buat kerja kami bila berpolitik apa semua, kami akan buat kerja kami dan kami ni memang sentiasa kempen untuk mengajak orang bawa kepada Islam, menyokong parti Islam. Ini parti Islam. pernah pergi tamrin tak? Saya tak buat benda tu semua. Hmm. Dia macam ni Hmm. tuan. Nilai Islam ni bukan tunggu kita nak jadi tamrin ke apa. Nilai dia kita boleh tengok nilai apa yang kita nampak. Dan siapa pun boleh nilai apa yang kita tengok melalui ceramah-ceramah kita. Sebab kita Salah, membesar di dalam ceramah apa. salah tu Pak Yus. Salah Ha. tu saya Apa yang benda yang salah apa, saya kena kata salah dan saya kena perbetulkan. apa yang Macam salahnya? macam saya begini Pak Yus. Dia dalam organisasi ni baik Hmm. UMNO, baik PAS dan juga parti-parti lain, dia mempunyai program-program yang disusun oleh parti. Jujur saya katakan, masa saya duduk dalam UMNO, saya tak dapat apa yang saya duduk dalam PAS. Contoh, program tarbiyah. Program tarbiyah yang disusun atur oleh PAS, dia sangat tertib. Bila mana kita mengikuti, menghadiri, menjadi peserta. Tadi, konsep untuk kita mengulas sesuatu kena berpaksikan kepada fasalu ahla zikri. Tak boleh luar daripada apa yang kita nak ni. Jadi sekarang bila kita cakap soal perjuangan, setakat mana yang kita betul-betul memahami. Kenapa saya tanya tamrin, kenapa saya tanya apa nama ni program-program dalaman? Sebab banyak apa nama ni dasar-dasar perjuangan itu, konsep tarbiyah, konsep dakwah itu bukan sahaja di peringkat luaran. Bahkan di peringkat dalaman itu lebih banyak program-program yang disusun atur. Untuk apa? Tuan Untuk mula bersama PAS ni pada usia berapa? macam mana? Tuan bersama dengan PAS ni pada umur tahun berapa? Saya sebelum daripada PAS, saya duduk dalam UMNO ketika saya berjinak dan memahami parti ni ketika Hmm. umur saya darjah 6. Dan jana. Darjah 6 Oh. tu saya Di aktif Quran RU Hmm. apa semua, maknanya memang kita, yalah biasalah kan budak-budak tanpa poster apa semua. Lepas tu Hmm. bila dah umur, saya masuk terus ke dalam. Di tempat saya tu oleh kerana apa nama ni orang muda tu tak berapa nak terlibat dalam UMNO, maka saya dilantik sebagai setiausaha Pada dalam usia? ah Pada usia berapa masa tu? yang tu dah cukup umur lah, 18 ke atas Hmm. lah. Sebab dia nak Tak. dia tak boleh pada Hmm. bawah umur. Dialah. Tapi sepanjang itu setiap kali RU, bahkan ketika kematian Tun Razak, apa semua tu, pada ketika itu media ni pun masih lagi apa orang kata tak banyak. Ada setengah rumah je yang ada TV. Hmm. Kita menghayati naluri dan konsep perjuangan yang dibawa. Tapi hari demi hari bila kita duduk di dalam, kita boleh memahami bagaimana. Baik. Dan Tuan. Ya, silakan. Teruskan. ya, bila saya duduk di dalam dan saya melihat contoh setiap kali berlakunya pemilihan di peringkat cawangan Hmm. dan juga peringkat bahagian, kat situ saya mencari sesuatu. Saya Hmm. kata inikah satu amalan yang biasa berlaku dalam, especially dalam pemilihan bahagian, adanya kempen-kempen manager
yang bergerak untuk memenangkan calon masing-masing, ya, dan bukan itu saja. Hmm. Bukan setakat maknanya bergerak bersama dengan habuan. Ini orang UMNO tak boleh nafi. Okay. Sebab saya lalui proses tu. Okay. Saya lalui proses tu. Calon A. Itu proses daripada tuan UMNO kepada PAS kan. Baik tuan. Hmm. Kami ni apabila kami mendengar ceramah-ceramah, kami lebih kepada ceramah-ceramah kita pandang ke arah Iran. Arah memuji di sebelah kepimpinan Iran. Waktu tu kita tak tahu Iran ni siapa. Kita tak tahu Iran ni siapa. Sampai satu peringkat baru kita faham rupanya Iran ni daripada what happened dengan perjuangan kita yang sentiasa menanam suka dan sayangnya kita kepada kepimpinan Iran. Bila kita dapat tahu rupa-rupanya Iran ni adalah daripada perjuangan-perjuangan Syiah. So, kita tanya kita duduk dekat mana ni? Lepas tu, kita tengok ciri-ciri pembawakan dia. Syiah uh, tidak pernah membantu perjuangan Islam. Bila tengok macam ni, saya tak kata apa orang PAS ni Syiah tuan. Tapi bila kita tengok, kita membesar di dalam ceramah-ceramah dia. Kan? Tentang Saya mengajak menjelas. tak apalah tuan, saya cerita yang saya tengok, saya membesar dan melihat Taklah. dan kita tengok Ni, Pak ceramah. Yus di depan. Adakah benda tu tak benar? Adakah itu tidak benar tuan? Siapa yang selalunya dilabelkan dengan dalam PAS? Tak, ni cerita dia saya membesar di dalam Tak, ceramah-ceramah soalan dalam saya. PAS. Tak boleh tuan, saya cakap saya sedang bagi tahu Ya. ini perjalanan saya. Dan bila kita sampai dewasa, baru kita tahu. Kemudian kita kata, kenapa tu guru kita suka ataupun daripada pemimpin-pemimpin kita suka mengarahkan kita pandang di sebelah sana. Bila kita dah dewasa, baru kita tahu tempat tu macam mana. Kemudian baru kita tengok ciri-ciri. Kita tengok ciri-ciri. Adakah kita ni berasa kita ni betul dah. Tapi bila kita tengok, bukan story kita terima kan. Ambil masa 10 tahun. 10 tahun. Sampai kita kata, dia tak boleh lah macam ni. Dia tak boleh lah. Adakah tuan nak menafikan? Saya tak tahu, mungkin zaman tuan tak pernah dengar daripada ceramah-ceramah kita yang ke arah sebelah sana. Tak, saya nak Susah. tanya soal Syiah itu. Saya tak kata Kalau orang dalam PAS, Syiah. Saya tak kata siapa Syiah, tuan. Saya kata, faham. kenapa Faham. ceramah tu Saya faham. mengarahkan kepada mengajak kita mencontohi di sebelah sana. Ya, faham. Sebab satu ketika dulu antara yang lantang menceritakan tentang role model Iran ni, salah seorangnya adalah Abang Mat. Ya, Abang betul. Mat. Yes, saya tak nafikan. Lagi ada lagi apa semua. Jadinya saya tak katakan kita, memang saya pun kalau tuan tengok beberapa video-video yang lepas dekat Facebook saya sebut, saya tengok ceramah siapa dan dia sebut sebelah mana. Dan Abang Mat tu juga dia duduk kat mana masa tu. Kalau betul lah Abang Mat cakap benda tu tak kena, kenapa tok guru ahli ulama' dalam PAS tidak menegur? Kenapa kita nak memupuk rasa suka dan minat kita terhadap mereka di sana? Takkan yang tu pun kita nak ambil masa berpuluh-puluh tahun untuk bertindak kalau tuan cakap tentang Abang Mat lah. Kan? So far bukan dia sajalah. Jadi saya tak perlulah banyak-banyak bagi tahu poin-poin yang lain. Selebihnya, saya tengok benda ni melalui penilaian. Bukan melihat kepada orang bagi tahu, ni sekian. Tak. Kita sayang parti kita. Kita sayang perjuangan kita. Kita takkan terima orang memfitnah perjuangan kita. Tapi andai kata benda Ya, tu kita konsep dapat, sayang ini kena tak terus apalah. berada dalam jemaah. Tuan, relax tuan. Relax. Kita sayang perjuangan kita bukan kerana perjuangan tu dah mau dia PAS. Kita sayang perjuangan kita kerana perjuangan dia adalah perjuangan Islam tuan. Kita dalam ahli sunnah wal jemaah ni, kita tak nak gadaikan apa yang kita ada
kepada perjuangan yang berbentuk jenama. Sebab jenama kita adalah perjuangan agama Islam. Jadi, penilaian yang nampak ni membuatkan makin lama makin jelas, makin jelas. Dan cannot. Dah tak boleh follow lagi dah. Dengan kesombongan dia. Macam tu. Betapa kita jadi pengikut ni biar berakal tuan. Kalau nak mengikut Tak, pun biar mana kat berakal. sombongnya tu Pak Yus? Cuba Pak Siapa Yus dia? jelaskan bagi apa nama ni figure ataupun bagi Macam fakta ni kat lah mana tuan. Tak, kalau tuan tak nak tahu, tak terserah. Saya just cerita tentang perjalanan saya. Kalau tuan tak terima pun, terserahlah sebab kita sama-sama duduk dalam PAS. tak Bukan betul. kita Bila duduk Pak tempat Yus yang cakap berbeza. tak boleh sebut saja Hmm. tanpa dia No memberikan point. contoh-contoh. Sebenarnya, kadang-kadang kita kan, bila kita nak menidakkan sesuatu, kita menyulitkan sesuatu. Kan? Dia simple. Kita sama-sama duduk dalam PAS. Kalau tuan rasa selesa dengan macam ni, dia macam ni. Boleh jadi tuan selesa. Boleh jadi tuan selesa dengan apa yang tuan buat. Tapi namun saya kata pada saya tak selesa. Jika tuan, saya pun tak tahu tuan siapa. Saya pun tak tahu tuan siapa. Adakah tuan ahli sunnah wal jamaah ataupun sebalik, saya tak tahu. Cuma saya bagi tahu sebagai ahli sunnah wal jamaah, saya tak selesa dengan apa yang dibawa oleh PAS. Kalau tuan nak cabut gitu, sebab saya pun tak tahu tuan siapa. Tak, sekarang ni Pak Yus, dia tak Ya, boleh silakan. kita awan-awangan. Saya nak Tak tanya, awang, adakah tak tuan awang-awangan berfikir tuan. ni? Kan saya bagi tahu tadi Tak, jelas. ingat tu, Mana ada ingat dulu. Adakah awangan-awangan? Tuan Guru Haji Hadi ni tidak Adakah tergolong saya ahli sedang sunnah wal bagi jamaah? tahu? Tak tuan, saya bagi tahu kenapa saya dah tak nak follow lagi PAS. Because kami membesar di dalam ceramah PAS. Dan kami dididik untuk ke arah sana. Lepas tu, kita semakin malam, kita makin dewasa sebab kita dalam Malaysia ni, kita ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu, dalam kita duduk Pak kempen Yus tak sampai-sampai. jawab soalan saya. Tak Pak Yus tak jawab apalah. soalan Dan saya. tuan, Jawab dulu. matang tuan. Dalam bab ni, matang. Saya beritahu tadi. Saya bukan menuduh. Saya kata, saya nampak kami membesar dengan macam tu dan nampak arahnya ke mana. Dan saya rasa tak selesa. Sebab saya tak nak menggadaikan akidah saya, perjuangan saya dalam Islam dan saya tak nak saya diperalatkan. Sebab saya berjuang untuk agama saya. Saya bukan berjuang untuk parti PAS. Memang betul Orang kita yang ada berjuang platform. agama Memang ni Pak betul Yus. kita membesar dalam PAS. Kita lahir pun dalam PAS. Namun situ saya kata Allah tak zalim. Selepas tu kita buat pilihan. Sama ada kita masih nak kekal sebab prinsip kita tu ataupun kita nak pegang Islam tu pegangan kita. Ahli sunnah wal jamaah adalah ikutan cara kita. Macam mana Rasulullah bawa kat kita. Jadi selebihnya carilah. Kita ada hak untuk mencari kebenaran. Andai kata kita nak menegakkan apa yang kita, itu terserah. Itu hak masing-masing. Sebab saya cerita, saya tak tahu tuan siapa. Cuma saya beritahu kami membesar sebagai anak-anak PAS. Saya pun daripada ayah saya pun daripada Pondok Ji Husin. Dan kami membesar dekat Langkat. Memang kami orang kuat PAS. Dan saya tak tuduh. Cuma saya kata melalui kami membesar dengan ceramah-ceramah tadi. Kebencian-kebencian yang kami dibakar kebencian-kebencian tu. Tak apalah sebab kebencian tadi. Namun kita tak tahu apa sebenarnya ultimate kita yang kita buat. Bila nampak kesan, subhanallah, aku di mana ni? Aku dekat, tapi ambil masa 10 tahun tuan. 10 tahun. Bukan terus dapat-dapat tu, nampak kesan. Cuma, boleh jadi yang ni je. Boleh jadi yang ni lah. Hak ni tak. Lama-lama nampak jelas. Nampak jelas. Seolah-olah Allah sedang bagi tahu. Hang nak acah-acah apa, Yus? Aku dah tunjuk kan, hang. Apalah kalau hang nak ikut mereka. Jadi, keputusan saya, adakah saya hanya sekadar bagi tahu saya tak setuju dengan apa yang saya nampak ataupun saya zahirkan. Why? Saya bagi tahu. Why? Sebab saya tak nak jadi setan bisu. Saya berbalik pada tadi, saya tidak menuduh. Cumanya kami membesar begitu.
Pak Yus, Ya tuan, silakan. mengakhiri ceramah ni sebahagian. Tetapi apa yang saya sebut tadi, apa yang lebih bagi kita adalah penyokong atau dia tak cukup di situ. Dia Bila tuan perlu cakap tentang tak cukup situ, cek ni. Macam ni tuan, bukan soal cukup tak cukup. Boleh jadi Alhamdulillah lah. Boleh dia jadi macam ni. Alhamdulillah. Kalau Pak Ya Yus tuan. nak Ya, ulas ya tentang silakan. Silakan. Pak lebih dalam, Pak Yus kena tahu. Itu Tuan, maksud saya. Kalau Pak ya, Yus nak ulas kita tentang PAS lebih lebih baik dalam, kita Pak mendalami Yus Islam tuan tahu. daripada Yus kita naik mendalami PAS. tepi apa semua tak boleh. Dan Mana lebih afdal kita memberikan mendalami Islam dan kita mendalami persepsi PAS. orang lain. Saya Kita pun tak tak boleh rasa tuan, terus. okey macam ni tuan. Saya pun tak rasa tuan boleh nafikan apa yang saya cakap tadi. Sebab saya tak cakap benda yang tak wujud. Cumanya tuan minta jelas-jelas, kita bukan masa untuk menuduh-nuduh. Ini masa untuk menilai dan buat pilihan tuan. Kita menilai dan buat pilihan sebab hak tu antara kita dengan Allah. Dan saya percaya ustaz-ustaz lain pun, untuk guru lain pun sebenarnya pun ahli sunnah wal jamaah. Kita masih dalam cuma kita bimbang dan kita akui setiap orang diuji kan. Orang-orang alim ulama juga diuji, guru juga diuji dengan ilmu dia. Itu Kita pasti. semua diuji. Jadi itu yang saya beritahu what happen, kenapa yang saya uh, tidak setuju dengan PAS. Sedangkan banyak tok guru dan juga ustaz-ustaz di dalam PAS. Kenapa engkau duduk kat sini? Adakah disebabkan hanya dia ustaz duduk dalam PAS, saya nak gadaikan apa yang saya nampak? Boleh jadi ustaz tak nampak lagi. Boleh jadi ada guru juga, dia juga diuji dengan ilmu dia. Masya Allah. Tuan boleh istighfar, tuan boleh. Sebab Allah Ta'ala bagi kita ni masing-masing untuk melihat dan menilai. Dan Allah yang beri kefahaman. Ilmu, of course. Ada ilmu belum tentu faham, tuan. Sebab faham tu daripada Allah. Jadi, ini bukan saya nak memburukkan keadaan. Saya nak ni apa. Saya bercakap ni, biarlah kalau anda kata ustaz-ustaz saya sendiri pun nampak. Kan kita mengaji. Boleh jadi dia orang boleh discuss dengan saya yang hampir dengan saya. Macam tuan, saya sangat terbaik apa yang Cik Manan share dengan saya. Saya sangat senang hati cara tuan share. Saya pun sama juga balas yang sama. Cuma saya zahirkan apa yang saya pandang. Macam tu juga apa yang tuan zahirkan, apa yang tuan pandang. Kan? Tuan pandang tadi macam mana tuan boleh ikut dan tengok. Semua saya beritahu, tuan kata tadi mendalami di dalam PAS macam mana. Dalam kita mendalami rezeki dia tuan. Bila nampak benda tu jadi tertanya-tanya, adakah aku duduk di tempat yang benar? Ataupun aku ni diuji. Yang aku rasa aku dah Islam, aku dah berjuang untuk Islam. Hari ni aku angkat benda apa sekarang? Dan selebihnya tuan, terserah atas pilihan sebab Allah bagi kita akal. Allah dah bagi ilmu. Jangan cakap Allah tak bagi tahu. Jangan Tapi cakap Allah tak tunjuk. dalam konteks Ya, Pak. Silakan. apa nama ni Hmm. amalan ni, sah dan batal sesuatu amalan itu Hmm. bergantung kepada niat. Niat disokong dengan proses pembelajaran. Saya pun harap Pembelajaran boleh apa yang tuan cakap ni berhenti. betul sebab apa? Sebab ayah saya PAS. Mak saya PAS, adik-beradik saya PAS, ramai daripada adik-beradik saya ustaz-ustaz dan PAS. Saya harap niat dia orang masih ahli sunnah wal jamaah dan Allah terima amalan dia orang. Dan saya harap dia orang tak nampak apa yang saya nampak. Sebab dia orang dah tak ada. Boleh jadi dia orang ada kata depa masih ada, dia pun tengok. Tengok kita duduk dekat mana lah ni. Boleh jadi kita rasa kita berilmu. Jangan ingat kita ada ilmu. Ilmu kita tidak diuji. Tu Dia lah. dia guni Ayus. Kalau kita merujuk Ya, kepada silakan. apa nama ni sepotong ayat.
Ya, surah ni selalu dibaca. Bila Allah Ta'ala menyebut tentang kejadian manusia, Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan kamu sebaik-baik kejadian. Jadi untuk kita memahami konsep sebaik-baik kejadian itu, apa yang kita faham tentang sebaik-baik kejadian itu ialah mesti paksi dia. Kalau Pak Yus kata tak semestinya ada ilmu itu tidak diuji. Saya Ya. sangat sokong apa yang Pak Yus sebut. Setiap di kalangan kita yang bernyawa pasti akan melalui proses ujian. Tidak beriman kamu selama mana kamu tidak diuji. Hmm. Sekarang persoalan kita, setakat mana kita boleh berdepan dengan ujian. Ya. Bahkan kalau kita tengok dalam perjuangan ni, ramai pun hak sekerat jalan. Tak sampai kepada penghujung. Itu fitrah. Sebab itu pilihan Allah. Siapa yang dikehendaki untuk terus istiqamah dan sesiapa yang Setuju. dikehendaki untuk terkeluar daripada itu adalah kehendak Allah. Hmm. Tetapi bagi mereka yang istiqamah, pastinya ada sesuatu yang menjadi tanda aras. Tanda aras itu harus berpaksikan kepada ilmu dan amal. Ya. Itu apa yang Pak Yus sebut tadi. Itu Jadi, yang saya kata. Bila tanda aras dia. Bila tanda contoh aras dia. Bila kita nampak kesan tu kan. ya, sikit Kesan dia di ya, mana saya kan. sambung. Bila kita tengok. Silakan, silakan. Ada benda ni, Hmm. saya sambung. Contoh, macam saya nak mengenali perjuangan ini. Saya tidak terus pegang bendera apa semua. Saya mengambil satu langkah yang sangat berhati-hati ketika saya duduk dalam UMNO dulu. Hmm. Saya Ya. melihat, pertama saya tengok apa yang menjadi penilaian kepada saya. Hmm. Saya melihat dalam PAS satu-satu parti yang sangat tertib. Sebab apa? Proses tarbiyah itu dimula dengan pasti, dimulakan dengan madrasah, naik kepada ma'had, terus kepada peringkat universiti. Kat situ dulu saya nilai untuk saya terjun ke dalam PAS ini. Saya melihat susur galur dan tertibnya tarbiyah itu, yes, ada dalam PAS. Malah saya boleh katakan setakat ini di Malaysia, tak ada seperti mana yang ada dalam PAS yang melalui satu proses tarbiyah yang bermula daripada peringkat awal. Apa yang saya faham, kalau Nabi sebut bermula kelahiran sampai umur 6 tahun, beri anak dengan kasih sayang, selepas 7 tahun, bebankan dia ataupun beri dia tugasan iaitu solat. Ketika umur 10 tahun tak solat, kena rotan. Saya melalui proses itu, saya amati dan baru saya mula berjinak. Selepas saya berjinak dan saya mengambil satu inisiatif untuk bukan sahaja nak duduk di luar. Saya nak lebih memahami. Sebab apa? Sebab saya faham bahawa kehidupan kita ini, kalau kita selak dalam Quran, bila Allah Ta'ala sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan menjadi abdiku. Bila kita tanya ulama, apa maksud abdi? Abdi ni kamu tidak akan bebas buat selama-lamanya. Itu takrifan abdi. Maknanya kamu tertakluk kepada peraturan dan undang-undang ciptaan Al-Khaliq. Al-Khaliq itu yang menciptakan kita. Apa juga landasan dalam kehidupan ini mesti berpaksikan di situ. Kemudian saya tanya lagi Tok Guru. Tok Guru yang saya belajar, bukan Tok Guru Jadi. Saya tanya lagi Tok Guru. Tok Guru, apa sebenarnya matlamat kehidupan ini? Selain daripada apa yang disebut tadi, konsep tidak aku jadikan jin dan manusia ini, melainkan menjadi abdiku, yakni hamba Allah. Apa yang Tok Guru sebut tentang khilafah? Ataupun juga disebut tentang khalifah. Kehidupan manusia ini dibebankan dengan tugas khilafah ataupun disebut sebagai khalifah. Khalifah dalam makna sebagai orang yang Tuan, menganuti Islam ialah tuan, boleh tuan. iqamatuddin.
Okey Wasiasat kan, walaupun macam mana pun hujah apa nama bermulanya saya kita. Quran Tak apa ni, tuan, saya ambil kan kalau Quran. anda kata tuan sebab macam ni tuan, macam ni dia orang ni pun belajar, kami pun belajar tuan. Tak, Satu kita lagi, tak boleh tak, nafikan tak, tak apa. orang Dia macam belajar. ni dia tuan. Maksud macam ni, bermulanya hidup pada akhirnya. Apa ertinya kita mula dengan macam tu, macam ni, tapi ending kita kepada Iran. Sebab Ha. ending dia kita Lagi, nampak apa yang kau lagi saya bawa tanya kepada Pak Yus, sini. nak jurus Tak, ke dah situ. Sebab tuan. saya Tak, tadi, tuan. Boleh jadi tuan apa tak jumpa yang apa yang saya jumpa kan. Tuan boleh Ah, jadi. Saya tak Yus tahu tuan silap macam mana. menilai. Yus Cuma silap menilai. Pak Yus tak kata tak. tuan tak jumpa apa yang Pak Yus jumpa. Saya jumpa serba-serbi Pak Yus. Saya jumpa Jadi serba. tuan. Boleh jadi tuan boleh terima benda tu. Saya pula. Tak, Tak dia boleh. Awal konsep dulu dia. boleh Kita terima. jumpa sesuatu. Kita tak boleh Adakah berhenti di sekarang ni situ. tuan nak Mesti saya kita membenarkan untuk dijadikan Iran itu sebagai contoh ataupun yang tak, saya tak sebut lagi benda-benda lain Saya tak mau sebut banyak. Dia cukup dengan sedikit secukup dengan sedikit untuk kita berfikir dan selebihnya kita cari sendiri. Kan? Adakah tuan sekarang nak suruh saya membenarkan benda tu? Sebab tu saya kata itu saya tak tahu tuan siapa. itu hak Pak Yus. Sebab dalam Ha. wirid kita pun kita duk sebut la ikraha fiddin. Kita sebut Jadi dalam tuan, Islam kita ni ada tak ada paksa. 73 golongan yang diterima Allah hanya satu. Dan kena ingat yang satu tu siapa? Yang satu tu adalah hendak menyelamatkan lagi 72. Kita nak selamatkan yang lain, tak ada kebencian pun. Namun sekarang ni boleh jadi tuan rasa okey benda tu. Namun pada saya benda tu tak okey. Dan saya pun rasa yang lain-lain pun nampak apa yang kita... Tuan pun cakap, tuan jumpa apa yang saya sebut tadi kan. Tapi boleh jadi pada tuan benda tu okey. Yang penting niat kita contoh daripada sahabat saya imam-imam dekat Kelantan. Dia bagi tahu situasi dekat sana macam mana. Lepas tu dia Wahabi pun uh, pasal apa panggil? Ni kan Ustaz Wahabi kenapa panggil buat ceramah sini? Tapi Wahabi masih nampak Islam. Bukan soal masih nampak Islam. Tak boleh. Benda ni tak boleh. So benda yang tak boleh ke tak tahu bukan kira dia masih nampak Islam. No, bukan yang tu. Bukan tentang nampak. Tentang boleh dengan tak boleh. Boleh jadi pada tuan rasa benda tu, walaupun kita ni namun niat kita. Kita masih nampak Islam kita. Bukan Islam yang macam ni. Pak Yus, bila manusia diberikan akal, kita tak boleh bercakap semahunya mengikut hukum akal. Tak boleh. Orang Ini yang nak bukan akal tuan. tak dengar Ini ni. benda yang ya, silakan. Dengar Pak Yus, dengar dulu. Saya nak cakap bagi Baik. saya habis dulu. Baik. Kita nak tengok tentang perbezaan antara Wahabi, kita nak tengok perbezaan ahli sunnah wal jamaah, khawarij dan seumpama ini, kita mesti menghadap orang yang memang belajar tentang usuluddin. Mesti kita tak boleh ulas perkara ni berdasarkan kepada kefahaman yang kita rasa kita betul, tetapi apa sandaran yang kita buat, apa rujukan yang kita lakukan dalam proses untuk memfahamkan perkara ini. Jadi inilah satu perkara yang saya pun seronok sebenarnya sembang dengan Pak Yus, sebab Pak Yus ni very open minded. Saya faham sangat tuan adalah orang yang open minded. So dalam situasi kita berbincang, berdiskusi, bermuzakarah dalam suasana mencari, bukan nak cari siapa betul. Kita nak mencari kebenaran. Sebab itu Allah Ta'ala ta'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Sekarang ini kita berbeza pendapat. Jadi perbezaan pendapat ini urus macam mana? Nak urus macam mana perbezaan pendapat ini? Nak urus ini dia bukan tentang tuan, ni bukan tentang perbezaan pendapat ni bukan mazhab ni tuan. Ni bukan tentang mazhab sekarang. Dia dah kita berusaha berbeza pendapat tuan. Adakah tuan nak saya membenarkan yang kita kata tadi? Adakah tuan rasa okey? Tak.
itu Pak Yus. Yang tak salah kan? tetap salah. Tak okey, tak Yang okey. salah tetap salah. Ya. Dia tak boleh benarkan yang Kemudian salah. bila kita nak bergaduh itu maknanya itu adalah kunci pembuka dalam otak untuk mula berfikir dan mencari kebenaran. Masa itulah baru dalam diri tu dalam memberontak. Ya ke? Aku ni betul ke? Line tak clear kat sini. Saya pergi tempat line clear sikit. Line tak clear kan guys? Tolong beritahu. Saya macam lag sikit. Bismillah. Saya ubah sikit tempat sini. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mungkin ramai yang tanya, kenapa lah Pak Yus ni tiba-tiba duk ampai elok macam kawan saya ni kan. Membesar sikit. Tiba-tiba macam mana jadi macam ni Yus? Kan orang bayak kau ni bukan soal bayak ni antara Allah bagi aku nyawa, Allah bagi aku ilmu. Adakah aku bertanggungjawab dengan apa yang Allah Ta'ala bagi? Allah bagi kehidupan aku yang macam ni. Adakah aku Sebab tu kata nak bila berdiam diri? Allah Ta'ala berhujahlah dengan ilmu. Ya, itulah yang saya, itu yang, adakah saya cakap tadi melalui kejahilan? Sekarang ni sesuatu yang diketengahkan mesti ada dia punya sandaran ilmu Pak Yus. Dia tak boleh merewang atas ni je, tak boleh. Sebab tu saya kerap Tak minta rewang contoh. pun. Masih belum rewang. Tak rewang pun tuan. Dia masih smooth lagi. Simple, dia tak ada rewang kat mana-mana. Gunung tadi I try mungkin sebab okey. Kan. Tapi cerita dia Terima kasih banyak Pak Yus. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa dia? Nak minta ya dia accept tapi dia dah terlepas. Allah SWT. Like ni. Ada kata yang saya ujarkan Tuhan. Tapi satu lagi anda pengalaman juga adalah ilmu. Tetap ada ilmu. Akhirlah ketua Islam telah jenuh. Mana boleh makan garam, tak boleh makan sangkut apa mula balik. Boleh tak? Anda boleh komen